Selamat pagi dan salam sejahtera pada penonton-penonton Rampai Pagi di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampai Pagi, inspirasi pagi Auda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah Auda, dengan izin dan rahmat rezeki yang melimpah luas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini Auda, kita dikurniakan rezeki pertemuan seperti biasa. Kami membawakan Rampai Pagi setiap hari tanpa jemu Auda. Terus saja ke kaca TV BIS kita secara langsung daripada Studio 4 Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei Sungai Akar. Alhamdulillah kita hari ini dipertemukan Auda di hari yang cukup istimewa, cukup berbahagia hari ini. Kita berada di 10 hari bulan Zulhijjah 1446 Hijrah bersamaan dengan 7 hari bulan Jun tahun 2025 Auda. Kita berada di hari Sabtu hari ini, hari yang cukup berbahagia. Kerana apa? Kerana kita menyambut Hari Raya Aidiladha hari ini. Semua untuk apa? Untuk kita meraihkan sebagai umat Islam di dunia ini. Ya, Alhamdulillah. Bersama dengan saya Mahira Juara dan juga Dini. Saya apa Dini khabar Idris. Dini? Alhamdulillah saya sihat. Mahira apa kabarnya? Alhamdulillah saya sihat juga. Begitu istimewa kita dipertemukan. Betul? Di hari yang cukup istimewa, sambutan Hari Raya Aidiladha. Jadi Alhamdulillah hari ini juga merupakan hari kelepasan awam ya. Jadi memang sesuai dengan adanya hari kelepasan awam ini membolehkan kita ni untuk menyambut Hari Raya Aidiladha. Betul. Jadi apa kata Mahira? Ya. Kita akan berpanjang lebar bercakap hari ini. Apa kata kita duduklah ke studio. Kita Silakan duduk dulu, Mahira, kita duduk. silakan. Silakan. Terima kasih, Silakan. Tadi menyambut Hari Raya Aidiladha hari ini sebenarnya. Silakan. Alhamdulillah. Jadi itulah ya, kalau kita bercakap berkenaan dengan Aidiladha ini, ianya penuh dengan makna, penuh dengan pengorbanan. Dan kita percaya sampai kita berhari raya ada juga ya tradisi kunjung-mengunjung dan juga ziarah menziarahi. Jadi untuk kita ni merenung kembali sambutan Hari Raya Aidiladha ini sebagai satu pengorbanan yang telah kita ni lakukan di sepanjang kehidupan kita ni. Betul. Dan kami mengharapkan BIS kita semua menyaksikan Rampai Pagi hari ini teruslah menyambut Hari Raya Aidiladha BIS kita bersama dengan kami. Banyak sebenarnya informasi-informasi yang terkini yang akan kami barigakan pada BIS kita. Selain itu Mahira, kami juga akan terus menghiasi skrin TV Auda. Bukan hanya kami berdua, tapi ada juga nanti persembahan istimewa yang akan kami sajikan kepada BIS kita. Jadi siapa yang akan menyanyi nanti, pastikan BIS kita terus saja melekat di hadapan kaca TV BIS kita. Sambil menikmati jamuan juadah di pagi Hari Raya Aidiladha. Untuk tahun ini bersama dengan kami memeriahkan lagi, mengistimewakan lagi sambutan Hari Raya BIS kita untuk tahun ini, tahun 2025. Dan apa kata Mahira, kita buka pertemuan Rampai Pagi yang cukup istimewa hari ini Mahira dengan bacaan surah Al-Fatihah. Jangan ke mana-mana Auda, kami kembali selepas ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Korban siap dibahagi. Selamat Aidiladha kami ucapkan lagi. Semoga ceria walau jauh di hati. Hari mulia penuh berkat, doa dipanjat, syukur dilafaz. Semoga hidup terus berkat, rezeki melimpah, hati pun tenang dan ikhlas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dia sedikit pantun lah daripada kami berdua untuk menceriakan lagi Hari Auda hari ini dengan persoalan di awal pagi ni, Mahira. Apa khabar bis kita semua? Kami mengharapkan agar semuanya berbahagia hari ini. Sudah pun senyum, kalau belum senyum, senyumlah sekarang Auda. Sebab apa? Rasanya ramai yang sedang mungkin menikmati juadah di awal pagi, sarapan yang istimewa hari ini dalam padatan ini sama-sama menyambut Hari Raya Aidiladha bersama keluarga dan orang yang tersayang. Terbuatlah laginya orang kita ni hari ini tidak bertugas, ramai pada kita ni tidak bertugas. Jadi sama-samalah tadi mengambil momen sini untuk menciptakan sesuatu yang berbahagia, sesuatu yang istimewa dapat tani ingat selama-lamanya Auda. Jadi rampai pagi seperti biasa Auda, kami bawakan secara langsung daripada Studio 4 Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei Sungai Akar. Dengan adanya kemudahan teknologi Auda, bukan hanya kami dapat disaksikan di kaca TV BIS kita, tetapi juga BIS kita dapat menyaksikan kami. Terus saja kami bawakan melalui laman sesawang Facebook, RTB News dan juga RTB Go, aplikasi mudah alih. Ya, betul sekali Dini. Dan juga tentunya hari ini kita juga sama-sama mengenang dan juga mendoakan ya kesejahteraan para jemaah haji kita ni yang sedang berada di Tanah Suci, iaitu sebahagian besar mereka sudah pun selesai melaksanakan wukuf di Arafah beberapa hari yang lalu semalam, yang mana satu kemuncak dalam ibadah haji. Jadi kita mengharapkan mudah-mudahan segala urusan mereka dipermudahkan dan ibadah mereka diterima sebagai haji yang mabrur insya-Allah. Kalau terimbas kembali Jani Mahira, seramai 992 orang sebenarnya jemaah haji daripada negara Brunei Darussalam telah pun terpilih sebenarnya untuk menunaikan fardu haji haji pada tahun ini, dan daripada jumlah 992 orang, seramai 472 adalah jemaah lelaki dan 520 orang merupakan jemaah lelaki. Dan kami mengharapkan agar semua jemaah kita ni yang berada di Tanah Suci berada dalam keadaan sihat sejahtera. Betul. Dan kami mengharapkan semuanya berjalan dengan lancar seperti yang mereka harapkan jua, seperti yang dirancang, dan nanti balik dengan keadaan yang sentiasa sihat dan juga mendapat haji yang mabrur. Itulah harapan kita ni dan doa kita ni Mahirah daripada seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Jadi kalau kita mengimbas kembali macam baru saja beberapa hari yang lalu ya, yang mana 15 dan juga sehingga 18 hari bulan Mei penerbangan mereka, rasanya baru saja kita menyaksikan melalui siaran TV. Jadi apapun kita harapkan mudah-mudahan ya para jemaah haji kita ni sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan pastinya para kita ni perkhidmatan kesihatan di sana akan sentiasa membantu dan juga memastikan kelancaran para jemaah haji kita ni, para yang kita ni Duyufur Rahman dalam keadaan yang baik-baik sahaja insya-Allah. Jadi teruskan saja bersama dengan kami Auda untuk pengetahuan bersama rampai pagi hari ini dibawakan oleh penerbit kita Dayanku Suryati Pengiran Haji Sulaiman dan juga pembantu penerbitan Pengiran LD Hamdillah Pengiran Haji Ismail. Di samping itu Auda, walaupun hari ini kita menyambut Hari Raya, ramai sebenarnya yang bertugas hari ini belakang tabir membawakan rampai pagi secara eksklusif buat BIS kita. Apa kata Auda? Kita kembali selepas ini. Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi jemaah haji negara Brunei Darussalam tahun 1446 Hijriah bersamaan 2025 Masihi melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui rampai
pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad. Kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Baddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan para da'i atau mubaligh dan orang-orang yang dipikulkan amanah untuk memelihara agama supaya menyampaikan nasihat-nasihat agama dengan jujur dan ikhlas tanpa ragu-ragu atau takut-takut. Tegas baginda dalam zaman yang serba kacau ini, nasihat-nasihat agama adalah sangat-sangat diperlukan asal sahaja nasihat-nasihat itu menepati kehendak-kehendak syarak, aliran ahli sunnah wal jamaah dan pendekatan yang digunakan pula tidak berunsur mencerca atau menghasut. Kebah Dulia Maha Mulia menekankan demikian dalam titah perutusan sempena Hari Raya Aidiladha tahun 1446 Hijrah 2025 Masihi yang disiarkan ke seluruh negara. Aidiladha titah baginda adalah merujuk kepada peristiwa berkorban Nabi Ibrahim dan putera baginda Nabi Ismail alaihi salam. Dua beranak ini telah menunjukkan contoh bagaimana cara untuk mematuhi perintah Allah. Sekalipun perintah itu amat berat untuk dibuat. Inilah juga yang kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituntut untuk melakukannya, iaitu apa yang disuruh oleh Allah, oleh agama, hendaklah dibuat dan yang dilarang hendaklah ditinggalkan. Perkara ini telah diperingatkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 206. Tafsirnya, apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah engkau kepada Allah, maka timbullah kesombongannya dengan meneruskan dosa yang dilakukannya. Oleh itu, padanlah dia menerima balasan azab api neraka Jahannam, dan demi sesungguhnya neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Kebah Dulia Maha Mulia bertitah umat Islam telah dituntut oleh agama untuk mengamalkan sikap nasihat menasihati. Oleh itu, di kalangan umat mestilah ada golongan yang menyuruh kepada kebajikan dan melarang dari kejahatan. Dalam makna, mana-mana orang atau pihak yang berkuasa melakukannya, hendaklah dia melakukannya. Jika tidak, dia akan dianggap berdosa kerana berdiam diri tidak menolong agama Allah. Ini selaras dengan janji Allah dalam surah Muhammad ayat 7, tafsirnya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, menolong agamanya, nescaya Dia akan menolong kamu dan menetapkan pendirian kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh itu, beta berseru kepada para da'i atau mubaligh dan orang-orang yang dipikulkan amanah untuk memelihara agama, supaya mereka menyampaikan nasihat-nasihat agama dengan jujur dan ikhlas tanpa ragu-ragu atau takut-takut.
Baginda seterusnya bertitah merafakkan doa agar jemaah haji negara berada dalam sihat-sihat sahaja. Dalam zaman yang serba kacau ini, nasihat-nasihat agama adalah sangat-sangat diperlukan. Asal sahaja nasihat-nasihat itu menepati kehendak-kehendak syarak aliran ahli sunnah wal jamaah dan pendekatan yang digunakan pula tidak berunsur mencerca atau menghasut. Kerana itu, dalam menjalankan tugas seperti berdakwah adalah mustahak untuk memasang niat bagi menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang yang dinasihati daripada dosa dan kecelakaan, terutama kecelakaan yang amat dahsyat di akhirat. Di saat yang bersukut baik ini, beta ingin mengambil kesempatan mendoakan para jemaah haji kita yang sedang berada di Tanah Suci. Semoga mereka berada dalam sehat-sehat sahaja, dapat menunaikan ibadat dengan sempurna. Pada mengakhiri titah, baginda menzahirkan harapan semoga seluruh rakyat dan penduduk yang beragama Islam di mana sahaja mereka berada dalam keadaan bahagia menyambut Aidil Adha. Alhamdulillah, dalam menyambut Hari Raya Aidil Adha yang mulia ini, dengan penuh rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penghargaan yang mendalam, beta ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat jelata yang beta kasihi, serta ketua-ketua negara dan kerajaan dan juga para def-def kerabat. Segala doa dan ingatan baik yang diberikan semasa beta berehat setelah menghadiri mesyuarat ASEAN dan mesyuarat berkaitan di Kuala Lumpur, Malaysia, adalah amat-amat beta hargai. Ucapan terima kasih yang sama juga beta tujukan kepada pihak Institusi Jantung Negara Malaysia atas layanan yang amat baik sepanjang keberadaan beta di sana. Akhirnya, beta dan keluarga beta dengan amat sukacita mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh rakyat dan penduduk yang beragama Islam di mana sahaja mereka berada, dengan harapan semoga sekaliannya dalam keadaan bahagia menyambut Aidil Adha. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzadin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berangkat menyertai umat Islam menunaikan sembahyang sunat Hari Raya Aidil Adha di Jami Asri Hassanin Bolkiah, Kampung Kerong. Berangkat sama Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setidi Raja, Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar yang di-Pertua Adat Istiadat Negara Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Seti Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama dan Menteri-Menteri Kabinet. Sembahyang sunat Aidil Adha diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Awang Besar. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الله أكبر. Laporan lanjut mengenai sembahyang sunat Hari Raya Aidil Adha dan Majlis Sibrah Korban Sunat Baginda dan Kebahdulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri, Pengiran Anak Hajah Saleha binti almarhum Pengiran Pemanca, Pengiran Anak Haji Muhammad Alam serta kerabat baginda sempena Hari Raya Aidil Adha akan dapat diikuti dalam berita TV seterusnya. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai Rampai Pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempatku mengadu hati, memberi segala hidup, dunia dan seisinya milikmu, mencintaimu sejati. Manusia yang penuh dosa, berharap ampunanmu. Lihat di langit kesempurnaan hadirmu, kau cinta pertama dalam hidup. Allahu Akbar Maha Besar, memujamu begitu indah, selalu kau berikan semua kebesaranmu Tuhan. Allahu Akbar Maha Besar, memujamu begitu indah, selalu kau berikan semua kebesaranmu Tuhan. Allahu Akbar Maha Besar, memujamu begitu indah, selalu kau berikan semua kebesaranmu Tuhan. Allahu Akbar Maha Besar, memujamu begitu indah, selalu kau berikan semua kebesaranmu Tuhan, kebesaranmu Tuhan. Oh, oh, oh. Ha, ha, ha.
Alhamdulillah, demikian tadi kita sama-sama telah pun berhibur bersama dengan sambutan Hari Raya Aidiladha. Dan saya ada satu pantun ingin saya belanja kepada dini dan juga kita. Takbir bergema pagi yang suci, langit cerah menyambut hari. Aidiladha penuh erti, tanda taat dan hati nurani. Kalau Mahirah sudah berpantun, saya pun mesti membalas. Mahirah, silakan. Saya balaslah pantun untuk hari ini. Sama-sama bangun pagi, pergi ke masjid solat sunat, daging korban dikongsi lagi, tanda kasih sesama umat. Jadi Mahirah kami mengucapkan terima kasih dari Mahirah kepada semua penonton kami yang menjadikan Rampai Pagi sebagai teman Auda di pagi ini, pagi yang cukup istimewa. Hari ini Auda kita menyambut Hari Raya Aidiladha. Pertemuan kita ni hari ini Auda sebagai peringatan bersama lagi. Kita berada di 10 hari bulan Zulhijjah 1446 Hijrah bersamaan dengan 7 hari bulan Jun tahun 2025, dan saya Dini dan Mahirah akan terus menghiasi skrin TV Auda. Hari ini Auda pertemuan Rampai Pagi. Alhamdulillah. Dan kalau tadi sebentar tadi kita telah pun berhibur dengan lagu Kebesaran-Mu Tuhan daripada penyanyi tempatan kita ni iaitu Daniel Shah Johan tadi telah pun membawakan sebuah lagu. Jadi insya-Allah kita ada lagi sebuah lagu sebelum kita menutup tirai rancangan pagi nanti. Dan juga pada pagi ini sebenarnya kita walaupun dalam masa yang singkat ini ada lagi satu segmen wawancara yang akan kita bawakan bersama dengan edisi hari ini, edisi Hari Raya Aidiladha. Jadi akan kita perkatakan berkenaan dengan erti pengorbanan. Jadi ada infografiknya akan kami bawakan pada bis kita sebentar saja lagi Auda. Ini dia Auda, kami bawakan kepada bis kita segmen wawancara kita yang kami bawakan untuk hari ini ada ini dia. Erti pengorbanan, dan insya-Allah narasumber yang akan bersama dengan kita nanti di studio yang akan sama-sama menerangkan mengenai dengan perkara ini, sama-sama membincangkannya nanti, iaitu Yang Mulia Tuan Dr. Haji Muhammad Syarul Azmi bin Haji Abdul Muluk, merupakan seorang penolong rais sebenarnya hal ehwal pelajar dan alumni College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan. Jadi sekitar pada pukul 9.40 pagi nanti akan menemui bis kita semua. Dan kita pasti banyak perancangan bis kita pada pagi ini bersama dengan sambutan Hari Raya Aidiladha. Ada yang berkunjung-kunjungan, ziarah menziarahi, dan inilah waktu yang sesuai untuk bersama dengan keluarga. Tambahan lagi hari ini adalah merupakan Hari Kelepasan Awam. Jadi kalau kita bercakap sedikit berkenaan dengan para jemaah haji kita ni, yang mana alhamdulillah kalau tadi Dini sudah pun menyatakan yang mana jumlah kesemuanya iaitu 992 orang jemaah haji kita ni. Ini adalah termasuk jemaah haji lelaki dan juga jemaah haji perempuan dan juga pegawai-pegawai bertugas daripada pentadbiran dan juga kesihatan. Dan apa yang mencabar untuk tahun ini dengan keadaan cuaca yang agak mencabar, iaitu panas iaitu lebih kurang dalam 40 darjah Celsius. Dan kalau tadi mengimbas sedikit, kalau kita melihat suasana di negara kita di negara Brunei Darussalam, suasana Aidiladha ni Mahirah dan juga penonton Rampai Pagi sebenarnya amat meriah sekali dengan solat sunat Aidiladha yang diadakan di masjid-masjid utama dan kemudian diikuti dengan ibadah korban di mana lembu, kambing dan juga kerbau disembelih dan dagingnya diagihkan ni Mahirah kepada golongan yang memerlukan. Ya, sebenarnya Auda penonton, ianya bukan hanya sebagai satu amalan ibadah sahaja, tetapi juga sebagai satu simbol sebenarnya kesatuan dan kepedulian masyarakat di mana kita sama-sama berkongsi rezeki dan memperkukuhkan ukhuwah sesama umat Islam. Jadi Mahirah, kalau Hari Raya Aidiladha Mahirah, selalunya jodoh apa yang dihidangkan di untuk keluarga Mahirah yang istimewa lah? Biasalah kalau sekiranya di Hari Raya Aidiladha ini, kalau tidak lain tidak bukan daging rendang. Daging rendang. Daging masak kunyit. Itu antara makanan yang dihidangkan lah. Betul. Jadi alhamdulillah pastinya hari ini waktu yang kita ni satu kesempatan untuk kita ni sama-sama kita ni berbahagi rezeki, berkongsi rezeki seperti yang telah pun dinyatakan oleh Dini tadi. Jadi alhamdulillah lah kalau pada pagi ini nanti ataupun di sebelah petang daging tersebut akan diagihkan kepada keluarga, jiran tetangga dan juga
kepada golongan mereka yang memerlukan. Jadi alhamdulillah sedikit sebanyak ya, kita ni mengingatkan kita ni bahawa dalam setiap rezeki yang kita ni miliki ini pastinya terdapat hak yang perlu ditunaikan. Kita ni sama-sama berbahagia rezeki. Betul, tepat sekali. Dan kalau Tani cuba analisa dengan lebih dekat lagi Mahirah, sebenarnya dan di sebalik Hari Raya Aidil Adha, di sebalik korban yang kita lakukan itu, sebenarnya pengorbanan hari ini tidak semestinya auda dalam bentuk harta atau nyawa. Kadang-kadang ia datang dalam bentuk masa, dalam bentuk tenaga, atau menangguhkan kehendak diri kita ni lah demi kebaikan bersama. Contohnya kalau kita lihat Jemaah Mahirah dalam segi perspektif yang lebih besar ni pengorbanan seorang ibu ataupun seorang bapa yang berkorban demi masa depan anak-anaknya, ataupun seorang pekerja Barisan Hadapan terbuat je tadi bakas menyambut hari ulang tahun Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Baru-baru ini merupakan pengorbanan mereka sebenarnya untuk menjaga keselamatan negara Brunei Darussalam, untuk agar memastikan semua rakyat dan penduduk di negara kita ni akan terus hidup rukun dan damai, terus hidup berbahagia di negara kita, negara Brunei Darussalam yang amat Tani cintai ini, Mahirah. Betul sekali. Alhamdulillah. Itulah ya, kalau kita bercakap mengenai dengan Hari Raya Aidil Adha, bukan sekadar perayaan tetapi satu kesempatan untuk kita ni memperkokohkan nilai ketaatan, pengorbanan dan juga keprihatinan kita ni sesama insan. Dan insya-Allah juga ni nanti kita akan kongsikan lagi, kita akan berpanjang lebar lagi sedikit dan juga kita akan membawakan nanti segmen wawancara. Namun sebelum itu, apa kata kalau kita berikan laluan untuk berehat seketika? Betul, kita ambil masa untuk berehat dan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini. Sampai pagi. Inspirasi Pagi Auda. Rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji yang cukup syaratnya, wajiblah pergi. Fardu ain hukumnya, setiap pribadi wajib sekali seumur hidup. Siapa sudah cukup syarat-syaratnya, wajib baginya menunaikan. Kalau boleh jangan tangguh-tangguh lagi, segeralah menunaikannya. Siapa mencuaikannya, sama ada mati macam Nasrani atau Yahudi. Begitulah perintah Allah kepada hamba-Nya tentang ibadah haji. Pergi haji, jaga semua perkara, belanja yang dibawa, kenalah halal, tambang menambah, juga duit yang halal, agar pahala haji Allah terima. Rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji yang cukup syaratnya, wajiblah pergi. Fardu ain hukumnya, setiap pribadi wajib sekali seumur hidup. Rukun dan wajib haji hendaklah dijaga, biarlah dilaksanakan dengan sempurna. Kalau rosak amalan haji, sia-sia belaka. Belajarlah lebih
Ibadah haji merupakan kewajipan bagi setiap orang Islam yang mampu melaksanakannya. Kelebihan bagi mereka yang memperolehi haji mabrur ibarat seorang bayi yang baru dilahirkan sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Daripada Abu Hurairah, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang menunaikan haji dalam keadaan dia tidak bercakap perkataan yang buruk dan keji serta tidak melakukan perkara yang fasik, maka dia akan kembali seperti mana dia dilahirkan oleh ibunya, iaitu dalam keadaan suci bersih dari dosa. Riwayat Al-Bukhari. Ya, Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami dan terima kasih kerana menjadikan kami teman Auda sambil Auda menikmati juadah istimewa di awal pagi, di pagi Aidil Adha. Untuk pertemuan kita ni hari ini, Auda, 10 hari bulan Zulhijjah 1446 Hijrah bersamaan dengan 7 hari bulan Jun tahun 2025. Dan seperti yang kami barigakan, kami janjikan pada bis kita, hari ini ada satu wawancara yang cukup istimewa yang bertepatan juga dengan sambutan kita ni hari ini, sambutan Hari Raya Aidil Adha. Dan di studio Auda kita akan membincangkan sama-sama mengupas mengenai dengan erti pengorbanan. Dan alhamdulillah Auda dan juga Mahirah, kita telah pun mendatangkan seorang narasumber yang akan sama-samalah menerangkan kepada kita ni mengenai dengan perkara ini. Alhamdulillah, di sebelah saya Auda, saya perkenalkan kepada bis kita semua narasumber kita hari ini, iaitu Yang Mulia Tuan Dr. Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Muluk. Beliau merupakan penolong rais hal ehwal pelajar dan alumni College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Jadi Assalamualaikum Tuan Doktor, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Alhamdulillah, sihat hari ini ya. Alhamdulillah sihat. Selepas ni orang banyak tu barangkali kita ni makan daging betul lah kan. Selalunya ni. Ini pun terbayang-bayang sudah akan balik ke rumah sekarang, terbayang sudah hidangan yang menunggu. Apa yang menariknya juga kadang-kadang apabila buka-buka Facebook baru kedapatan kurban tahun lepas ni kena bagi belum makan. Jadi ini di antara yang selalu yang kita ni alami di negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, rezeki sebenarnya. Alhamdulillah. Jadi kami daripada pagi mengucapkan terima kasih. Ini pun rezeki sebenarnya. Ini pun pengorbanan je sebenarnya. Tuan Doktor datang kemari, berjumpa dengan kami di Rampai Pagi, berjumpa dengan semua penonton Rampai Pagi. Alhamdulillah. Jadi untuk sebagai pembuka barangkali segmen kita ni hari ini, Tuan Doktor ingin rasanya memberikan peluang pada Tuan Doktor untuk memberikan sedikit mukadimah mengenai dengan topik yang tadi pilih hari ini. Rasa saya bertepatan Tuan Doktor, tapi ingin mendengarkan perspektif Tuan Doktor sendiri mengenai dengan topik yang dipilih. Erti pengorbanan. Silakan. Baik, terima kasih rangkaian penyampai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kalau kita ni lihat tajuk kita ni pada hari ini adalah berkaitan dengan pengorbanan. Apa sebetulnya erti pengorbanan dan apa yang kan kita ni korbankan. Sebelum kita ni melihat lebih jauh berkaitan dengan pengorbanan ataupun kita ni mengupas berkaitan dengan tajuk ini, sebetulnya kehidupan kita ni di dunia ni, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Mana firman Allah SWT menjelaskan, tidak aku ciptakan jin dan manusia ini adalah semata-mata untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau kita ni lihat perkataan ibadah itu semestinya sesuatu yang mendekatkan diri kita ni kepada Allah SWT. Baik, kalau kita ni hitung dalam setahun itu kita ni akan ada 12 bulan. Dan bulan Zulhijjah ni dalam kalender Islam ini di antara bulan yang terakhir. Masya-Allah, Allah sudah bagi guide arah kita ni. Allah sudah bagi kita ni tentang kehidupan di dunia ni. Kalau indah ada, contohnya manusia ni, kalau indah ada satu suka-suka, tadi akan lalai. Sebab itu Allah ciptakan 3 bulan khas untuk kita ni muhasabah diri kita ni supaya jangan hanya kadang-kadang terasa siok kehidupan di dunia ni, akhirnya kita ni lupa akan kehidupan akhirat yang menanti kita ni. Baik, apa 3 bulan yang Allah ciptakan untuk kita ni remind balik ni, untuk kita ni tahu apa tugas dan tanggungjawab kita ni.
pertama sekali saya yakin dan percaya masih lagi baru rasanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni nyanyi kita ni macam baru saja habis, baru lepas. Bulan Ramadan ni mengajar kita ni untuk meningkatkan ketakwaan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni berpuasa untuk tingkatkan pahala kita ni dan sebagainya. Apa segala amal ibadah kita ni laksanakan pada bulan Ramadan. Selepas itu Allah datangkan kepada kita ni bulan Syawal. Setelah kita ni tingkatkan ketakwaan kita ni, Allah suruh kita ni untuk bersyukur. Allah suruh kita ni untuk bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas kemenangan yang telah kita ni laksanakan. Lepas itu baru timbul lagi Aidil Adha ni. Apa makna syukur kalau ada pengorbanan? Inilah yang kan kita ni highlight. Adakah kita ni kan senang-senang saja bercakap aku bersyukur, aku dapat ini, dapat ini, tapi indah melalui pengorbanan. Sebab itu kalau kita ni lihat manisnya sesuatu kejayaan itu adalah disebabkan adanya pengorbanan yang kita ni laksanakan. Kalau kita ni perhatikan lagi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, yang kira-kira bermaksud, adakah manusia ni yang akan menyangka senang-senang saja kita ni bercakap aku ni beriman, tapi kamu indah diuji. Hasibanas ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Tapi kamu ni dah diuji, senang-senang kan klaim aku ni beriman dan sebagainya. Jadi erti pengorbanan yang sebenarnya itu adalah kalau kita lihat secara umumnya bagaimana kita ni mengorbankan apa yang ada di dunia ni untuk kita ni dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, alhamdulillah. Demikian tadi kita sama-sama telah pun mengetahui berkenaan dengan erti pengorbanan dalamnya kita ni konteks Hari Raya Aidiladha ini. Jadi kalau kita merujuk kembali kalau mengenai dengan pengorbanan ini, ia melibatkan mereka yang bersifat baik, sabar dan juga ikhlas ni, Doktor. Jadi kalau kita melihat juga dalam era moden yang agak mencabar ini, terkadang kita ni melihat macam kita ni manusia lebih memilih untuk mementingkan diri sendiri atas sebab desakan persekitaran. Jadi adakah dengan memilih sikap untuk berkorban apa saja suatu yang sihat dan berbaloi walaupun hakikatnya hati tersakit dan juga sedih. Allah. Macam cerita pengalaman hidup Jun ya, atau memang yalah. Memang kita ni nyanyi orang kita ni lumrah dan akan berhadapan dengan perkara-perkara macam ni. Doktor terbayang lirik lagu Doktor berkorban apa saja. Tapi ada harta ataupun nyawa. Jadi kalau kaitkan dengan Aidil Adha memang tepat. Sebab kita ni berkorban binatang korban, binatang ternakan, tapi kalau kita ni dari segi asalnya bagaimana Nabi Ibrahim mengorbankan anak yang dikasihinya. Baik, berbalik kepada soalan yang diajukan, macam mana kita ni kan relatekan, adakah pengorbanan ku ni yang kulaksanakan ni aku saja yang terasa ataupun kita ni yang tersakiti, yang masa ni istilahnya yang paling tersakiti ke dia, yang paling terkorban ke dia. Dan perkara-perkara macam ni sebetulnya kita ni perlu melihat perspektif itu. Kalau kita ni salah anggap berkaitan dengan korban itu adalah mengorbankan sesuatu yang sia-sia, inilah yang nanti akan menimbulkan penyesalan. Kalau kita ni berkorban kerana manusia, indah sampai tu pada apa yang kita ni hajatkan, ini yang tersakiti itu tadi. Sebetulnya Allah sudah mengingatkan kepada kita ni, yang kita ni korbankan itu adalah untuk kita ni qarib, untuk kita ni dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perspektif dunia hari ini, kita ni inginkan pujian. Satu, saya suka dengan satu kata-kata motivasi yang sering diuar-uarkan. Katanya hidup kita ni bukan disebabkan oleh pujian dan kita ni indah mati disebabkan oleh cacian. Jadi kalau kan melihat bagaimana kita ni benar-benar ikhlas, orang memujikah, orang indahkah, kita ni tak rasa apa-apa. Kita ni buat apa yang sepatutnya dan kita ni tahu yang kita ni niatkan tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. That's why apabila pengertian korban itu disalahartikan, ia akan terasa terbeban pada diri kita ni sendiri. Baik, kita ni lihat sejarah korban. Lazimnya kita ni akan melihat kepada korban yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail. Tapi dalam sejarah Islam, kita ni boleh melihat korban anak Nabi Adam, iaitu Habil dan Qabil. Yang mana kenapa dia ni berkorban? Salah satu sebabnya adalah kerana indah puas hati. Qabil, anak Nabi Adam alaihi salam ni, indah puas hati dengan apa yang ditentukan arah Habil.
Qabil ini kalau ikutkan ceritanya ni pendekkan sajalah, barangkali pengalinda panjang ni bagaimana kedua-dua Habil dan Qabil ini kan dikawinkan dengan pasangan masing-masing, which is pasangan ini adalah pasangan kembar. Artinya berlawanan. Kalau Habil ia punya pasangan kembarnya Luba, kalau Qabil pasangannya adalah Allahumma salli ala Muhammad Iklima. Jadi aturannya Habil mesti kahwin dengan kembar Qabil. Ia tidak boleh dengan pasangan kembarnya sendiri. Dan ini yang menimbulkan indah puas hati rasa oleh Qabil. Ya, indah adil. Sebab yang akan kena kahwinkan ni kembarnya ni jauh lebih cantik daripada kembar si Habil. Sebab iri hati tadi, sebab indah puas hati tadi, inilah yang menyebabkan beberapa perkara yang indah baik berlaku. Dan Allah perintahkan untuk kedua-dua ni melakukan kurbanan ni tadi. Bagi persembah, apa yang akan kamu korbankan? Qabil, ia adalah seorang petani. Ia ada tanam-tanaman. Ya, Allah nindakan memerlukan kepada yang ia sudah maha kaya, nakkan ku bagi yang baik-baik. Lagipun kalau ku bagi yang baik-baik rugi takut. So dibaginya lah kita ni tu yang tumbuh tanaman yang indah berapa baik, indah berapa bisai. Manakala Habil, ia membagi dengan keikhlasan. Ia seorang peternak, dibaginya kambing, ataupun ada yang mengatakan dia kibas, dan kibasnya inilah yang ditukarkan dengan Nabi Ismail alaihi salam. Kibas yang terbaik, yang paling besar, dan inilah yang akan kusembahkan kepada Allah disebabkan keikhlasan, keimanan dan ketakwaan. Dan Allah terima kurban daripada Habil tadi. Apa yang dapat kita ni pelajari adalah setiap yang kita ni korbankan dalam kehidupan dunia ini perlu melihat kepada apa matlamat utama kita ni. Kalau kita ni mendekatkan kepada Allah, insya-Allah yang rasa tersakiti, yang rasa macam indah diadili itu pastinya sedikit sebanyak akan hilang. Wallahu a'lam. Cantik sekali perkongsiannya Tuan Doktora. Saya cukup berminat dan cukup tertarik dengan perkongsian tadi. Pikirkan balik apa objektif tadi berkorban. Adakah kita ni untuk untuk manusia ataupun untuk mendekatkan diri kita ni sebagai ibadah kita ni, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tadi boleh ajukan soalan berikutnya Doktor. Saya cuba mengenang kembali kenangan sewaktu kecil ataupun pada masa ini pun ada anak-anak buah bertanya, apakah maksud hari raya korban? Bagi mereka ataupun saya sendiri sewaktu kecil, saya menyaksikannya sebagai satu event ataupun satu acara di mana awal pagi perlindungan lelaki akan membawa sembahyang petani, ada korban, lepas satu balik isteri membawa daging balik ke rumah. Waktu dulu waktu kecil. Jadi kalau masa ni untuk tadi mengajar anak-anak kita ni menghayati untuk mereka lebih memahami dan menghayati apa sebenarnya konsep hari raya korban, apa sebenarnya apa definisi yang sebenarnya yang ingin disampaikan, macam mana cara yang terbaik ni Tuan Doktor? Baik, itu di antara kalau kita ni imbas yang bisanya jua orang tua-tua dulu ni, ia selalu membawa kita ni. Walaupun kita ni tak tahu ke mana kan dia ni, apa kan ku buat dan sebagainya. Tapi inilah di antara proses pengajaran dan pembelajaran yang diberikan. Istilahnya kita ni sendiri turun padang, dan momen-momen inilah yang indah dapat kita ni rewind. Sekarang ni kalau kan di bawah dia mau tunjuk sekarang payah ya tu dan sebagainya. Baik, apabila kita ni lihat dari segi macam mana kita ni kan mengajar anak-anak ni tentang pengorbanan ni, ia apabila kita ni Aidil Adha ni adalah satu pemberian. Satu pemberian kita ni untuk mengenang nasib saudara-saudara kita ni yang mungkin indah sama macam yang kita ni alami. That's why kadang-kadang saya pun selalu tegurkan jua. Saya ada orang kadang-kadang riuh ya kalau daging kurban ni. Ia berkorban tapi riuh ya yang dampit. Saya apa sebetulnya niat kita ni berkorban itu? Niat kita ni korban itu sunatnya kita ni makan sedikit untuk diri kita ni. Ini yang kurban sunat kalau ya kurban wajib nazar ia memang indah makan apa-apa langsung daripada daging kurbannya tu. Dan sebenarnya yang kita ni ajar kepada kanak-kanak, kehidupan di dunia nilai sifatnya sementara. Cerita tiap. Now kita ni perlu untuk penceritaan. Betul. Tapi kadang ada juga yang Ustaz, tadi aku mana tahu apa ceritanya. Buku banyak, Google kita ni cari dan sebagainya. Kisah ni diceritakan balik kepada anak. Kadang-kadang cerita indong, cerita petuanan ni, kalau diorang bercerita, kita ni akan ingat sampai bila-bila. Ni yang cantiknya. Sebab itu penting untuk kita ni budayakan balik ataupun hidupkan balik
ciri-ciri kebrunaian. Ya saling bercerita-cerita tu. So, ceritakan kepada kanak-kanak. Inilah di antara pengorbanan-pengorbanan yang dilaksanakan. Kenapa? Bukan sometimes kadang-kadang kanak anggap ini adalah orang agama lain melihat satu penyiksaan tu tapi sebetulnya yang kita dikorbankan tu adalah daripada wang ringgit, dan untuk kita ni membantu saudara mara kita ni yang mungkin boleh jadi merasai daging ni pun sebulan sekali payah dan sebagainya. Jadi sharing itu penting, dan kita ni memberitahu arah kanak-kanak itu. Dan satu di antaranya, dua itu macam yang rakan penyampai tadi, momen kebersamaan itu. Momen kebersamaan itu penting untuk kita ni wujudkan. Dan jangan kita ni salahkan generasi sekarang ni, dia pemandai itu. Mengikat apa tu dia pemandai itu. Salahkan balik arah kita ni. Walhal waktu kita ni dulu waktu zaman kanak-kanak ke remaja ke, kita ni takkan suruh tu. Bukan indung kita ni tu dia pemandai tu. Rupa-rupanya ia akan membagi sesuatu tu. Dan saya yakin dan percaya kita ni berhadapan dengan dunia teknologi ini di antara the right way untuk kita ni bawa anak-anak itu yang lebih tertarik sebab diorang sendiri membuat, diorang sendiri melaksanakan, dan diorang faham bagaimana pengorbanan itu menyatukan kita ni sebagai satu ummah, dan yang paling penting karib itu tadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Amat menarik sekali sebenarnya konsepnya sama saya sebenarnya. Tadi memberitahu pada anak-anak mungkin approach yang digunakan agak berbeza pasal perubahan generasi dan sebagainya, Ustaz Tuan Doktora. Kalau macam saya sendiri, kalau saya boleh ingat kembali waktu kecil, kalau Indah mau pergi memang Indong akan marah. Bahawa takut di rumah tidur tanya, kita perginya ramai orang turun, rugi kau nak pergi. Atau yang menyebabkan kita ni pergi juga, iski je Ustaz sebenarnya. Kadang-kadang waktu berkumpul macam itu baru kejumpaan saudara-saudara yang lain. Sepupu. Masa ni kadang-kadang sepupu je pun dia tahu. Betul. Itulah sebenarnya ya, dengan adanya acara ini kita ni dapat mengukuhkan lagi ukhuwah sesama kita ni. Jadi kita ada lebih kurang 3 minit sebelum kita ni melabuhkan segmen wawancara kita ni Doktor. Jadi sebagai kesimpulan, mungkin dapat mengongsikan bagaimana kita ni dapat memahami makna pengorbanan ini yang paling besar, terutama sekali dalam konteks kekeluargaan dan juga masyarakat. Silakan Doktor. Baik. Allahumma hidayatan lisawab. Benda yang paling kita ni rasa berharga masa ni adalah kehidupan dunia. Sebab kehidupan akhirat itu sesuatu yang jauh bagi kita ni dan belum terjangkau dalam fikiran kita ni. Pengorbanan yang paling besar adalah mengorbankan kesenangan dunia ni secara berperingkat-peringkat. Sebab apabila kita ni rasa dunia tu dalam kita ni punya kehidupan, kita ni indah dapat keluar. That's why kita ni akan rasa terbeban. Akhir-akhir ni banyak kita ni dengar berkaitan dengan mental health issue, berkaitan dengan kerasa tidak kepuasan hati dan sebagainya. Kenapa? Benda-benda ni disebabkan kita ni melihat satu-satu ganjaran itu hanya kita diperolehi di dunia. Contoh, benda yang paling mudah untuk saya selalu ingatkan, kalau sekiranya sesuatu kita ni indah dapat di dunia, bermakna apa? Allah akan balas kita ni di akhirat. Yang kita ni susah hati, yang kita ni takutkan, kita ni terlalu sayang dengan dunia. Akhirnya kita ni lupa apa persiapan kita ni di akhirat. Perjalanan menuju akhirat adalah perjalanan yang cukup jauh. Contoh, Imam Syafi'i telah wafat berapa ratus tahun. Imam An-Nawawi telah wafat berapa ratus tahun. Tapi mereka masih berada di alam barzakh, belum menuju ke alam akhirat. Bermakna kalau kita ni tahu proses perjalanan kita ni terlalu panjang, persiapkanlah amalan bekalan untuk menuju ke akhirat, dan salah satu di antaranya adalah pengorbanan ini. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Jadi apa-apa kita ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kita, iaitu Tuan Dr. Haji Muhammad Syarul Azmi bin Haji Abdul Muluk, merupakan penolong rais hal ehwal pelajar dan juga alumni ya. Jadi terima kasih sekali lagi kita ucapkan, dan mudah-mudahan dengan perkongsian tadi kita ni mendapat ilmu sama-sama. Amin amin dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Demikian tadi kita bersama ya, memahami dan juga menghayati arti pengorbanan. Jadi sebenarnya kalau kita mengimbau kembali ya, bercakap mengenai Aidil Adha ini, ianya mengajar kita ni arti kesatuan dan juga keprihatinan, dan apatah lagi ketika kita ni mengorbankan ya sebahagian rezeki untuk kita ni sama-sama berkongsi, terutama sekali kepada keluarga, jiran tetangga dan juga bagi golongan yang memerlukan. Kita sebenarnya sedang menyemai nilai kasih sayang dalam kita ni sama-sama
masyarakat. Betul. Satu yang rasanya saya cukup tersentuh tadi daripada perkongsian Tuan Doktor ialah tadi dapat juga melihat pengorbanan atau dari segi tadi melakukan pengorbanan untuk persiapan kita ni, amalan kita ni untuk bekalan ke akhirat. Betul. Sesuatu yang harus dipikirkan juga dan pikirkan juga apa sebenarnya fungsi ataupun objektif tadi sebenarnya untuk melakukan pengorbanan. Betul. Pengorbanan bukan hanya tadi seperti yang tadi ketahuilah mengorbankan lembu dan sebagainya, tapi dari segi perspektif yang lebih besar sebenarnya pengorbanan dari segi masa, usaha kehidupan dan sebagainya, kehidupan kita tadi ni. seharian. Betul, tepat sekali. Jadi jadikanlah sebagai satu titik permulaan kita ni juga untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita ni sama-sama meningkatkan amal ibadah kita ni dan juga memperbaiki hubungan kita ni sesama manusia, dan mudah-mudahan juga kita ni sama-sama diberikan rezeki untuk kita ni sama-sama menunaikan ibadah haji suatu masa nanti, insya-Allah. Jadi semoga segala pengorbanan yang kita ni lakukan semuanya akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua. Dan Auda, lepas ini kami akan membawakan pada bis kita semua satu lagi persembahan nyanyian ni, Mahira. Dan daripada artis kita ni, selepas ini kami akan membawakan. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Sini. Ibadah haji merupakan kewajipan bagi setiap orang Islam yang mampu melaksanakannya. Kelebihan bagi mereka yang memperolehi haji mabrur ibarat seorang bayi yang baru dilahirkan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Daripada Abu Hurairah, beliau berkata bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya, sesiapa yang menunaikan haji dalam keadaan dia tidak bercakap perkataan yang buruk dan keji serta tidak melakukan perkara yang fasik, maka dia akan kembali seperti mana dia dilahirkan oleh ibunya, iaitu dalam keadaan suci bersih dari dosa. Riwayat Al-Bukhari. Ya, Alhamdulillah, demikian tadi kita sama-sama telah pun menyaksikan sedikit imbasan berkenaan dengan ibadah haji ini. Jadi kita mengharapkan mudah-mudahan segala urusan para jemaah haji kita ini dalam keadaan yang baik sahaja, dipermudahkan dan ibadah diterima sebagai haji yang mabrur. Dan buat kita ni yang belum dapat menunaikan ibadah haji, bila kesempatan Hari Raya Idul Adha ini untuk kita ni sama-sama memberi ruang untuk kita ni beribadah, berdoa dan juga melakukan korban sebagai tanda kesyukuran kita ni dan juga kepatuhan dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala jua. Dan kami juga mengharapkan agar bis kita berbahagia hari ini. Kami pasti bis kita senyum saja hari ini, dapat meluangkan masa bersama keluarga dan orang-orang yang tersayang sambil bis kita mungkin makan ketupat, makan lemang barangkali, ataupun makan daging rendang hari ini. Dan terima kasih kami menambah lagi kenikmatan sarapan istimewa Auda, juadah istimewa di Aidil Adha hari ini dengan rampai pagi. Dan terima kasih kami ucapkan sekali lagi kerana menjadikan kami teman berteman hari ini Auda di hari yang cukup istimewa, di hari raya Aidil Adha untuk tahun ini ni Mahira, tahun 1446 Hijrah bersamaan dengan 2025 Masihi ni Mahira. Alhamdulillah. Rasa-rasanya kan baru je beberapa bulan yang lalu kita ni menyambut Hari Raya Aidilfitri. Dan sekarang kita juga menyambut Hari Raya Aidil Adha. Jadi sama-samalah kita ni kita ni meluangkan masa yang ada ini untuk sama-sama kita bersama dengan ahli keluarga dan juga jiran tetangga. Pastinya pada ketika ini dengan adanya ziarah menziarahi dan juga kunjung mengunjung, jadi dapat kita ni sama-sama menghayati arti pengorbanan ini sebagai ibu bapa, adik-beradik, sebagai saudara mara dan juga sebagai masyarakat dalam sama-sama kita ni berkorban dan juga menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tepat sekali. Baiklah Auda, kami ingin tinggalkan bis kita dengan sesuatu yang sama-sama boleh tani fikirkan untuk hari ini Auda. Ya Auda, hidup ini singkat tapi cukup untuk berbuat baik, memberi erti dan meninggalkan jejak. Hiduplah dengan rendah hati dan matilah dalam keadaan yang paling dihargai. Sama-samalah tani renungkan bersama. Baiklah daripada kami semua, selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Saya Dini Idris. Dan juga saya Mahira Haji Muraduan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri.
besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerah-Mu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku, takkan berpaling darimu. Ya Engkau sisihkan semua arang melintang di hadapanku dan buat terang seluruh jalan hidup untuk melangkah. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Tuhan, anugerah-Mu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janji